Semenjak dah COVID ni memang akak punya perniagaan memang terjejas sangat. Cukup untuk survive je lah. So this crisis has deepened the misery, deepened the issues that they already have been facing. Kalau tanggapan kita, mereka orang susah ni nganga bila terjadi krisis atau hanya mengharapkan bantuan kerajaan, ini tidak betul. Baik, itu antara satu daripada siri dokumentari yang akan kami bawakan khususnya di esroawani.com. Malam ni adalah episod pertama berkaitan dengan yang memberi fokus dan juga menyoroti pengalaman keluarga Families on the Edge, iaitu keluarga di pinggiran, yang akan disiarkan di esroawani.com di saluran 501. Episod pertamanya pada malam ini 8.30 malam dan sehingga 11 Februari 2021 iaitu pada Khamis. Tayangan akhir akan disiarkan pada Jumaat 12 Februari 2021. Ini sudah tentu terkait dengan apa yang dinyatakan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh UNICEF dan UNFPA. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya untuk waktu ini, antaranya keluarga berpendapatan rendah di ibu kota terkesan selepas memasuki PKP 2.0. Ini kami petik daripada kajian tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF dan juga tabung kependudukan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNFPA. Anda boleh terus ke esroawani.com untuk mendapatkan artikel lanjut berkaitan dengan keluarga berpendapatan rendah di ibu kota yang terkesan selepas memasuki PKP 2.0. Dan jangan lupa untuk anda saksikan siri dokumentari yang pertama. Episodnya malam ini akan disiarkan 8.30 malam di Esro Awani saluran 501. Baiklah, kita masih lagi kekal dengan topik kita pada waktu ini, iaitu berkaitan dengan susulan kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC. Tadi ada lebih kurang ada 5-6 yang saya bacakan antara tindakan-tindakan yang telah pun diambil dan juga yang akan diambil oleh MCMC. Kalau yang pertama tadi bersama dengan Muafendi berkongsi tentang pelan jangka panjang di bawah pelan jendela, yang mana sebuah menara pemancar telekomunikasi akan dinaik taraf untuk mendapat capaian internet 4G. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Wakil Esrowani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang. Abdul Hadi, kalau ikutkan dalam kenyataan yang dikeluarkan MCMC turut menyebut antaranya berkaitan dengan salah satu kawasan Kampung Lubuk Legong Baling. Kalau di Buletin Awani jam 1 tadi pun telah pun dikongsikan oleh Abdul Hadi berkaitan dengan tinjauan yang dilakukan pada 1 Februari lalu, ya. Mungkin boleh untuk waktu ini kita nak lanjutkan lagi lah perbincangan setelah lebih sebulan PDPR dilangsungkan secara keseluruhannya di seluruh negara. Bagaimana keadaan dan juga semangat anak-anak, khususnya bagi 70 anak orang asli yang berada di Kampung Lubuk Legong Mukim Siong di Baling ini? Okey, terima kasih Fauzi, dan seperti yang saya ceritakan sekitar jam 1 tengah hari tadi, sudah pastinya reaksi kanak-kanak ataupun anak-anak orang asli itu tadi daripada suku Kensiu yang tinggal di Kampung Lubuk Legong, Hulu Legong Baling itu, keterujaan mereka untuk belajar cara baharu, normal baharu dengan menggunakan PDPR ini, salah satu sistem pendidikan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah ini menggunakan internet dan sebagainya, itu memberikan mereka keterujaan. Namun beberapa halangan utama menjadi punca mereka tidak dapat menjalankan PDPR itu dengan baik, di mana kebanyakan ataupun lebih separuh kepada ibu bapa kepada 70 pelajar itu tidak mempunyai gadget ataupun tidak mempunyai telefon pintar bagi anak-anak mereka menjalankan PDPR itu sendiri. Dan sudah pastinya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan ini, PKP dan PKPB ini, terpastinya banyak lagi menjejaskan kumpulan waris itu sendiri, terutama dalam untuk membeli gadget-gadget baru dan sebagainya, memandangkan mereka tidak mempunyai, mereka tidak mempunyai wang lebihan untuk membeli gadget itu, memandangkan kerja-kerja mereka hanya menoreh dan sebagainya. Dan ada pun kalau kerja-kerja di luar menoreh itu, sudah pastinya mereka kita panggil tidak dapat melakukan kerja-kerja menjual ulaman, manakala di kawasan Ulu Legong itu sendiri, kawasan Ulu Legong itu merupakan satu kawasan peranginan, kawasan pelancongan, di mana di situ terdapat satu kawasan air panas, di mana
kita panggil kawasan air panas itu selalu kebiasaan sebelum ini menjadi tempat ataupun lokasi tumpuan pelancongan. Bolehlah ayah-ayah pada anak-anak orang asli menjual hasil-hasil tanaman pada pelancong ataupun pengunjung yang berkunjung di situ. Namun ini tiada pelancong di situ dan sudah pastinya pendapatan mereka hanya bergantung harap pada aktiviti menoreh, bertani dan sebagainya. Itu yang diceritakan kumpulan-kumpulan waris dan juga tok batin suku kaum Tensiu yang tinggal di kawasan Ulu Legong. Dan sudah pastinya beliau menjelaskan ketika anak-anak ini bersemangat untuk menjalani PDPR, beliau tok batin di kampung itu, Tok Batin Razali Kulim, menjelaskan bahawa beliau mengambil beberapa inisiatif seperti saya katakan tadi, mewujudkan kumpulan belajar bagi memastikan tidak ada kumpulan ataupun mana-mana anak orang asli di situ ketinggalan, terutama dalam menjalani tempoh ataupun waktu pembelajaran era baru ni, Fauzi. Tadi dikongsikan, kalau tak silap saya, kalau Hadi ada ceritakan tadi, soalnya yang lebih utama adalah peranti ataupun gadget. Itu adalah masalah utama. Yang keduanya barulah berkaitan dengan capaian internet. Capaian internet tu ada, tapi mungkin signal ataupun capaiannya mungkin lemah. Tadi Hadi ada cakap kalau diikutkan Ulu Lenggong tu adalah kawasan pelancongan, tapi kita tahu kan PKP ini sudah tentu sektor pelancongan ni antara yang paling terjejas. Jadi terputuslah sumber rezeki bagi keluarga yang berada di kawasan itu. Mungkin Hadi boleh kongsikan bagaimana komuniti-komuniti yang berada di sekitar itu, mungkin bukan komuniti orang asli tetapi yang luar yang berada di kawasan itu, ada tak membantu untuk menyediakan gadget-gadget dan juga peranti untuk anak-anak ini untuk meneruskan PDPR? Sebab tadi pun Hadi ada cakap bila mana ada berita tentang akan ada satu inisiatif yang akan dilakukan oleh MCMC, dia macam ada satu cerita ataupun berita gembira untuk anak-anak ini untuk sambung untuk bersemangat lagi dalam PDPR. Jadi peranan komuniti di kawasan itu dalam membantu sama-sama untuk lebih 70 anak-anak orang asli di kampung Lubuk Legong ni? Okey, Fauzi, sebenarnya seperti seperti dimaklumkan kepada saya tadi, ada MCMC mengeluarkan kenyataan dan selepas itu saya terus menghubungi Tok Batin Razali Kulim bagi bertanyakan apa yang telah dilakukan dan apa perkembangan terkini terutama dalam kalangan komuniti memberi tunjuk ajar kepada anak-anak orang asli itu sendiri. Dan beliau menjelaskan sebelum ini sudah ada datang 2-3 orang daripada penduduk-penduduk di sekitar Bali, terutama mahasiswa-mahasiswa yang bersudi menjadi sukarelawan untuk membantu mengajar terutama dalam subjek sains, matematik dan sebagainya. Itu yang diceritakan Razali Kulim, Tok Batin di situ. Peranan masyarakat itu sendiri jelasnya memberi kesan-kesan dan jelasnya beliau selepas ini akan meneruskan usaha untuk mencari mana-mana lagi individu, mana-mana NGO untuk bekerjasama dengan kumpulan masyarakat di situ untuk memberi tunjuk ajar kepada anak-anak orang asli di situ, 70 orang lebih yang kebanyakan mereka ada bersekolah rendah di Siung, Baling, ada bersekolah menengah di SMK Siung, ada juga yang bersekolah di Negeri Perak, tinggal di asrama dan dibiayai oleh Zakat Kedah. Dan juga ada juga yang bersekolah di Sungai Petani, di Sekolah Saudara Baru. Itu yang diceritakan Razali Kulim. Dan jelasnya peranan ataupun fungsi masyarakat ini perlu dilaksanakan dengan lebih banyak, memandangkan kalangan ibu bapa orang asli ini jelasnya kurang tahu, kurang mahir tentang teknologi terkini. Memandangkan ada pun telefon, kita panggil telefon yang tidak ada sebarang aplikasi, telefon-telefon yang hanya boleh digunakan untuk mesej dan juga telefon untuk menelefon orang-orang lain, menghubungi orang-orang terdekat. Dan itu yang saya katakan tadi, separuh sahaja mempunyai telefon-telefon pintar ini, yang daripada separuh itu pun tidak sampai semuanya yang boleh menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya untuk anak masing-masing menjalani PDPR. Itu punca utama kepada masalah yang dihadapi pelajar-pelajar orang asli, bukan saja berkisarkan berkenaan dengan kita panggil tiada capaian internet yang hebat, yang kuat di kawasan itu, malah gadget itu sendiri tidak dimiliki oleh kumpulan-kumpulan waris orang asli itu. Okey, sama jugalah macam Muhafiz Hendy kalau bersama dengan Abdul Hadi ni sentiasa tak cukup masa. Tapi kalau boleh dalam 30 saat, saya harap, saya nak tanya, mungkinkah selepas ni Abdul Hadi dan juga jurukamera akan pergi membuat tinjauan, nak bertanyakan khabar dan juga kita nak tengoklah selepas lebih sebulan ini, khususnya bagi anak-anak di kawasan itu, selepas PDPR ni akan ada buat tinjauan di sana selepas ini? Ya, sudah pastinya dalam masa dekat, Fauzi, kami akan melaksanakan tinjauan. Memandangkan sebelum ini jika kita buat
cerita mengenai capaian internet yang lemah di kawasan, terutama di kawasan Baling itu sendiri. Ada kumpulan-kumpulan terutama pemimpin masyarakat dan sebagainya datang ke kampung itu sendiri, macam kami buat liputan di kampung Tembak B. Ahli Parlimen Baling itu sendiri turun ke Padang menyalurkan bantuan-bantuan seperti memasang capaian internet yang lebih baik di situ, menara komunikasi, berkomunikasi dengan pihak Telekom Malaysia dan sebagainya. Dan sudah pastinya diharapkan apa yang berlaku dalam kalangan anak-anak murid orang asli ini menerima perhatian sama, memandangkan ada diwujudkan satu pusat komuniti seperti yang disebutkan rakan kami di Kelantan tadi, di salah satu tempat di Baling itu sendiri, tapi jarak antara Pekan Baling dan Ulu Legong tu agak jauh dan ramainya orang asli di situ memungkinkan sukar untuk mereka bergerak ke kawasan yang ditetapkan itu sendiri, Fauzi. Okey, kami menantikan jika ada laporan berita dan juga cerita kisah mengenai pusat komuniti yang akan dibuka itu. Nanti mungkin Abdul Hadi, Cik Awang akan kongsikan jika ada laporan dan juga perkongsian secara video dan juga secara artikelnya akan dikongsikan di astroawan.com. Terima kasih Abdul Hadi atas perkongsian cerita khususnya berkaitan dengan 70 anak orang asli yang menerima kabar berita gembira berkaitan dengan laporan dan juga kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC, khususnya bagi 70 orang pelajar anak orang asli di Kampung Lubuk Lenggong di Mukim Siong di Baling yang sebelum ini menghadapi kesukaran mengikuti PDPR akibat capaian internet rendah, dan aduan itu telah pun disiasat oleh MCMC. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzian, cerita-cerita di sebalik berita, kita jumpa lagi.